jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Berapa ni? Kelas ya. Jaga kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'awatihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, kita bertemu dalam siri kuliah hadis, amalan-amalan yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Alhamdulillah, pada siri yang lalu, hadis yang terakhir daripada kitab ini, hadis yang ke-120, kita dah selesai membaca sebanyak 120 hadis daripada kitab jilid yang kedua. Habislah lah kitab ni, tamatlah, khatam lah. Yang lepas ni Cik Tahu boleh buka kuliah sendiri lah pada baca kitab 120 hadis jilid yang kedua. Jilid yang pertama tu kita dah habis 120 hadis, maksudnya ada 240 hadis dibaca dan disyarah di akhir. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita rujuk kepada kitab hadis yang lain pula. Hadis Bukhari. Tebal lah. Tuan-tuan kena bawa lah kitab tu kan. Saya ada bawa ni. Kita baca kitab Al-Lu'lu'u lil Mu'minin, jilid yang kedua, Dr. Zulkifli Al-Bakri punya. Jilid yang kedua. Jilid yang pertama saya difahamkan telah pun dikhatam oleh Ustaz Haji Soleh Sa'ad. Ini kita ambil yang jilid yang kedua. Dia tak baca dah kitab hadis tu, dia bawa kitab lain pula, Ustaz Soleh. Kata saya difahamkan dia tak baca dah kitab hadis Al-Lu'lu'u lil Mu'minin. Jilid, dia selesai jilid yang pertama tu. Kesimpulan daripada hadis-hadis kitab yang kita bacakan tentang amalan-amalan yang menjamin kita masuk ke dalam syurga, jilid yang pertama. Yang kedua, pengarang kitab ini dia ubah amalan-amalan yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Maksudnya sama aja. Jilid yang pertama amalan yang memasukkan dalam syurga. Jilid yang kedua amalan yang menyelamatkan daripada api neraka. Maksudnya samalah. Bila tak masuk ke dalam api neraka, masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, artinya tak masuk dalam neraka. Sebab di hari akhirat ni dia ada dua saja tempat, sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Dua tempat saja hari akhirat. Selepas kita dibangkitkan di hari akhirat kelak, kita akan melalui proses hitungan, hisab, timbangan, mizan, titian sirat, dan kita akan ditentukan sama ada kita ini ahli syurga atau ahli neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi tidak ada pihak yang ketiga. Kita tak boleh nak kata tak apalah Ustaz, saya tak masuk syurga, kenapa duduk di tepi-tepi pun sudahlah, ataupun duduk di antara syurga dengan neraka. Saya nak duduk di tengah-tengah tu, tak boleh. Tak ada, tidak ada ahli yang berkecuali itu, tak ada. Sama ada
parti A, parti B. Parti A syurga, parti B neraka, itu saja. Dia tidak ada berkecuali. Apa yang dapat kita simpulkan? Muka surat 440, penulis ini dia menyimpulkan bahawa tajuk-tajuk yang dibincangkan ini membawa perkara-perkara yang boleh membawa ke neraka, walaupun ia dianggap sebagai perkara yang kecil. Maka beberapa contoh lagi dalam hal ini sebagai ringkasan, antaranya seperti buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang boleh membawa kita kepada neraka. Tidak amanah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan, menyebarkan cerita persetubuhan antara suami isteri, menghalalkan dengan mudah dan sengaja benda yang haram, mengharamkan dengan mudah dan sengaja benda yang halal, isteri yang meminta cerai dengan sebab yang bukan-bukan. Ini adalah antara perkara yang ringan tetapi boleh membawa padah yang berat di hari akhirat nanti, dan akhirnya boleh membawa ke neraka. Tajuk ini telah dibincangkan di dalam buku Pahala Hidup 700 Tahun, tetapi memandangkan ia ada kaitan serba sedikit dengan tajuk di sini, iaitu perkara ringan tetapi boleh membawa ke neraka, maka penulis ringkaskan sahaja tajuk-tajuknya sebagai peringatan penting. Adapun mereka yang inginkan lebih huraiannya, maka silalah rujuk kitab Pahala Hidup 700 Tahun. Yang ni kita tak baca lagi, kitab Hidup 700 Tahun ni. Nanti saya cuba tengok. Saya ada beli semua kitab-kitab ni, tapi saya tak baca. Jadi saya lihat balik, anda ada kitab tu, kita boleh rujuk. Saya rasa saya ada belilah, sebab tu saya beli satu set. Saya lihat balik. Sebab yang saya ingat kita baca 2 kitab saja. Dia ada satu lagi kitab. Saya nak simpulkan ginilah, saya tak nak baca lah daripada satu persatu daripada ayat ini. Saya ambil muka surat 443, para yang terakhir sekali. Para yang terakhir sekali, dia kata dari keseluruhan kajian ini menunjukkan bahawa hati adalah raja dalam tubuh kita. Artinya, amalan hati adalah penyebab utama sama ada ilmu, akhlak dan ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan akhir yang kita boleh katakan dalam kitab amalan-amalan yang memberi jaminan kita menjadi ahli syurga, ataupun amalan-amalan yang boleh menjauhkan kita daripada api neraka, bergantung kepada hati kita. Sebab dalam seluruh jasad kita ni, hati adalah penentu segala-galanya. Inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu, wa iza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Hadis sahih Muslim, hadis sahih Bukhari. Dia kata dalam diri kita ini, dalam jasad kita ini ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah jasad kita. Dan apabila rosak daging itu, maka rosaklah jasad kita. Ala wahiyya qalbu, iaitulah hati. Allah Ta'ala ciptakan manusia kita ada 2 unsur. Satu unsur fizikal, ataupun kita panggil jasad. Ini tubuh badan kita ni lah, kan? Telinga, mata, hidung, mulut, kaki, tangan, perut, kemaluan, jari, jemari. Itu adalah fizikal. Sebab tu Nabi Adam alaihissalam, bapa tok nenek moyang kita, perkara yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan tu adalah jasad dia. Kemudian perkara yang kedua, Allah Ta'ala masukkan roh. Allah Ta'ala tiupkan roh ke dalam jasad tu tadi. Sebab itu kita ni ada 2 unsur, unsur jasad
dengan unsur roh. Kan? Roh tu dia boleh keluar daripada jasad kita. Bila dia keluar, tak balik-balik, maksudnya qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati. Bila terpisah roh dan jasad ni, maka akan matilah. Begitu juga roh berharap kepada jasad, jasad berharap kepada roh. Tetapi roh ini dia ada komponen dia. Roh kita ini dia ada komponen dia. Roh kita ni dia waktu kita tidur dia boleh keluar. Dia boleh keluar. Sebab tu dia dikatakan bahawa tidur itu adalah sebahagian daripada mati. Mati kecil. Waktu kita tidur kita tak ingat apa dah. Seolah-olah mati tetapi mati kecil. Kan roh kita bergerak pergi kan. Itu kadang kita rasa macam pernah jumpa lah tempat ni. Roh kita dah pernah sampai ke situ. Dia merayau. Waktu kita tidur tu, roh kita tu dia keluar, dia merayau, dia pergi kan. Itu yang jumpa jin, jumpa setan. Jumpa tempat, jumpa India, jumpa pergi ke Kashmir, jumpa pergi ke rata-rata kan. Bila kita sampai satu tempat tu, pernah jumpa orang. Ataupun roh kita itu pernah jumpa dengan seseorang. Maka bila kita jumpa orang ni, aku jumpa kat mana orang ni? Tak pernah apa? Macam pernah jumpa kan, tapi tak ingat di mana aku pernah berjumpa dia. Mungkin roh kita pernah berjumpa dengan dia. Akhirnya roh kita tu dia boleh kembali masuk ke dalam tubuh badan kita ini. Dan orang tu kejut, roh tu dia sempat balik. Sebab itu cara nak kejut orang tidur, dia tak boleh kejut dengan serta-merta kan. Pertama sekali ialah Nabi ajar kita kejut dari kaki dia. Pegang ibu jari kaki dia, goyang-goyangkan ibu jari kaki dia, kan, supaya dia tak terkejut bangun tu, dia jadi terpinga-pinga, kan, ataupun terkejut itu mati tu. Kan, goyangkan tubuh badan dia secara perlahan. Selepas goyang, barulah bersuara, barulah panggil nama orang yang kita nak kejutkan itu, supaya roh itu sempat kembali ke dalam jiwanya. Baru dia hidup semula. Orang bertanya tentang roh kepada Nabi SAW. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad perihal roh. Macam mana roh ni pergi ke mana, lepas mati roh ni duduk di mana, kan? Katakanlah kepada mereka, qulir ruhi min amri rabbi, bagi tahu pada mereka ni roh ini adalah dalam urusan ilmu Tuhanku. Aku tidak diberikan ilmu mengenai roh ini melainkan sedikit sahaja. Nabi kata aku pun tak tahu, yang aku tahu sedikit sahaja ilmu yang Allah Ta'ala berikan tentang roh kepada diri aku. Lebih daripada tu aku tak boleh nak cerita tentang perihal roh. Allah Ta'ala ciptakan roh ini, dia ada 3 komponen. Satu, komponen akal. Dia mendorong roh, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nafsu. Nafsu yang mendorong roh untuk melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tak mampu nak mensucikan diriku, kerana sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mendorong untuk melakukan perkara-perkara asu, artinya perkara-perkara keji, perkara-perkara kemaksiatan. Yang ketiga, dia akal, nafsu dan hati.
Kan? Dan hati ini adalah raja. Raja yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan. Sebab tu Nabi SAW kata, baik hati, baiklah jasad kita. Buruk hati, busuk hati, maka busuklah jasad kita. Maka dengan sebab itu, iman kita ini bergantung kepada hati kita. Iman. Orang bertanya, kamu berimankah? Beriman. Belum tentu beriman dengan lisan. Dengan lisan, kita boleh cakap, kita beriman. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hashr, diceritakan sekumpulan orang Arab yang baru memeluk Islam. Dia datang berjumpa dengan Nabi. Dia kata, sesungguhnya kami beriman. Allah Ta'ala katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mereka belum beriman, tetapi mereka baru Islam. Iman ini harus hadir dengan hati. At-tasdiq biqalbi. Yang pertama sekali, iman ini dia harus datang daripada hati. Sebab hati ini adalah perasaan. Kan? Hati ini adalah perasaan. Dia bukan buat main-main. Ya, fizikalnya hati itulah. Tetapi hati ini adalah nurani. Nurani. Tapi gambaran dia hati itu begitulah, supaya nak memudahkan orang faham. Tapi hati yang dimaksudkan di sini, sebab tu Nabi sebut mudghah. Mudghah ini seketul daging yang beku tetapi tidak keras. Itu dah Ustaz Tamizi. Kan? Itu dipanggil mudghah. Kan proses kejadian manusia itu daripada setitis air mani, kemudian membentuk tulang belulang, kemudian daripada setitis air mani dia membentuk mu'allaqah. Kan? Apa ayat Al-Quran yang tentang kejadian manusia itu? Alaqah. Daripada setitis air mani, kemudian dia menjadi alaqah, kemudian dia menjadi tulang, kemudian tulang itu dibaluti oleh isi daging. Daging. Kan? Air mani, alaqah. Dalam sains alaqah ini embrio. Embrio. Ya betul. Embrio tu dah. EMBRIO. Kan embrio. Makhraj dia biar betul itu. Dalam bahasa Arab, bila kita sebut alaqah, dia mudghah, ketul darah yang melekat. Sorry, saya tertinggal tadi. Apa ni? Air mani, kemudian darah, kemudian baru alaqah. Selepas alaqah baru tulang, belulang. Kan? Air, darah, alaqah. Alaqah ni adalah daging yang lembut dan dia macam lintah. Dia melekat. Sebab itu lintah itu dia digambarkan, orang Arab kata macam daging yang melekat pada sesuatu. Itu alaqah. Kan? Dalam Al-Quran diceritakan proses penciptaan manusia tu kan. Minal mudghah, kemudian alaqah, nutfah. Kan? Air mani itu disebut sebagai nutfah. Kemudian mudghah. Kemudian alaqah. Selepas alaqah, kemudian barulah jadi tulang belulang yang dibaluti oleh daging. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Di tuan-tuan boleh rujuk, atau ada handphone boleh buka tafsir baca. Al-Mu'minun ayat 14.
Sebab itu dalam hadis tadi saya sebut inna fil jasadi mudghah, seketul daging. Seketul daging yang belum keras kan, tapi sudah beku. Jadi Nabi nak gambarkan hati itu supaya orang mudah faham, itu adalah hati yang dalam tubuh badan. Tapi ahli tafsir kata yang dimaksudkan adalah nurani, jiwa kita. Jiwa nurani kita itu dia beriman atau tidak beriman adalah bergantung kepada hati. Sebab itu maksud ta'rif iman itu al-iman ay at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih bima ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu yang pertama syaratnya adalah yakin di hati. Kemudian baru sebut dengan lidah. Selepas itu beramal dengan apa yang kita yakin. Syarat yang pertama kita iman, dia mesti yakin di hati. Sebab itu kita solat. Kan? Kita solat, orang ramai ke, orang tak ada ke, kita solat kan? Sebab kita yakin. Benda tu datang daripada tanda kita ada iman. Sebab itu kita tak mencuri. Kan, duit tabung ke masjid ke apa, ataupun jumpa duit RM50, kita tak ambil sebab yakin dengan keimanan. Sebab itu duit kita ada, kita cocok, kita ambil, kita sedekah, tabung Palestin ke, tabung surau ke, bagi fakir miskin ke, bagi mak ayah ke. Sebab apa kita bagi? Sedangkan kita bagi itu mengurangi harta benda kita sebab kita yakin. Sebab kita yakin. Begitu juga keyakinan manusia ni. Dan bila kita melafazkan kasih sayang, seorang suami dia kata kepada isteri dia, I love you. Isteri kata, tak boleh percaya dekat abang ni, kata I love you dekat lisan. Kan? Bini pun tak percaya. Mulut cakap lain hati. Hati kata kuat lain. Itu tidak ada iman. Iman mesti mulut cakap A, hati kata A. Itu iman. Itu saya buat contoh tadi. Itu contoh bila isteri tak percaya kan. I love you darling. Isteri kata, biar betul ya bang. Dia pun tak berapa nak yakin dengan diri kita kan. Maksudnya, dia bukan lahir daripada perasaan. Zahirnya kita kata sayang, sayang, sayang. Tapi buat tak macam tak sayang. Itu saya ambil contoh kasih sayang. Ya. Sebab itu sahabat Nabi SAW, bila Allah Ta'ala suruh hijrah saja, kita contohkan hijrah. Bila sahabat suruh hijrah saja, ada beberapa kumpulan. Satu kumpulan dia terus berhijrah. Macam Abu Bakar, dia terus berhijrah. Macam Abu Bakar, dia hijrah dengan Nabi. Sahabat yang lain macam Umar, dia terus berhijrah. Dan berhijrah dia itu sebab Nabi suruh. Allah Ta'ala suruh dan Nabi kata, Allah izinkan untuk kita berhijrah. Kemudian Umar, antara contoh, dia terus berhijrah. Dia tak fikir panjang sebab dia yakin dengan perintah Allah, dia yakin perintah Nabi, iman dia begitu solid, maka dia berhijrah dan dia tak takut siapa-siapa. Bahkan dia isytiharkan, esok aku nak berhijrah pagi esok, siapa yang nak anak dia jadi yatim piatu, siapa nak dia isteri dia jadi balu, tunggulah aku di sekian-sekian jalan, aku nak berhijrah. Dia isytihar. Ada sahabat Nabi SAW, bila Nabi kata boleh berhijrah, dia mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, adakah ini arahan yang muktamad? Dia tanya lagi. Dia tak berapa nak yakin. Iman dia ada, tapi tak berapa nak yakin. Dia kata, adakah ini arahan yang muktamad? Dan bolehkah kita kalau tak berhijrah? Ataupun macam mana nak berhijrah? Dia kata, kalau aku berhijrah, kalau orang-orang kafir Quraisy bunuh aku macam mana? Dia rasa ragu-ragu, dia takut tu nak pi tu, Nabi dah suruh dah, tapi dia kata, aku ni nak pi ni, kalau dia bunuh aku macam mana? Dan itu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga pula, dia kata, ya Rasulullah, kami ni para pedagang, kami ni para businessman, kami ni para peniaga,
Kalau kami berhijrah ke sana, adakah bisnes kami ni boleh disambung di sana? Adakah kami boleh cari makan di sana? Kan? Ini tahap iman para sahabat. Bila Rasulullah SAW kata berhijrah, maka iman itu dia ada tahap dia pelbagai. Ada tahap yang begitu, tak banyak soal, yakin dengan perintah Allah, yakin dengan suruhan Rasulullah, yakin dengan strategi Rasulullah, maka dia terus pergi. Ada hak yang lain duk rasa takut lagi ni, tak berapa nak yakin lagi ni, duk risau takut mati. Nabi kata, hang berhijrah pun kalau mati-mati, kalau hang tak berhijrah pun kalau nak mati, mati. Mati ni bukan tunggu hijrah. Kan, kalau berhijrah pun kalau ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kamu mati, maka kamu mati syahid. Kalau kamu tak berhijrah pun kamu ditakdirkan mati juga, tapi kamu mati sebagai bukan orang yang berhijrah. Betul, ada yang berhijrah, ada yang tidak berhijrah. Ada yang beriman kepada Nabi tapi tak berhijrah. Sebab itu dalam peperangan Badar dipanggil Badar Al-Kubra. Sebab apa dipanggil Badar Al-Kubra? Sebab dahsyat. Satu, dari segi fizikal, tentera Islam tak ramai, 300 orang lawan 1000 orang, 314. Ada kata 313. Dari riwayat kata 313, dari riwayat kata 314. Dia tak kuat, kekuatan dia lawan dengan 1000 tentera. Itu dipanggil Al-Kubra. Yang kedua, dalam peperangan Badar, dia terpaksa berperang dengan adik-beradik dia. Hak yang masuk Islam tapi tak berhijrah tadi, orang-orang kafir Quraisy di Mekah suruh berperang sama. Mereka ni tak berani. Sebab apa tak berani? Sebab sayang harta benda di kampung halaman. Mereka businessman. Kata kami kalau pergi hijrah ni, kami niaga tak laku lah. Tak berani. Kan? Tapi macam businessman yang ada di depan-depan ni, anak-anak muda ni, tak takut langsung. Kan? Tak takut, tak kisah bisnes laku tak laku. Yang penting iman. Kan? Maka dalam peperangan Badar itu dipanggil Al-Kubra sebab mereka terpaksa berperang dengan adik-beradik, ahli keluarga yang beriman tapi mereka sembunyikan keimanan mereka. Sebab yang hak ni takut kalau isytiharkan iman, mereka dipulaukan, mereka dibunuh, bisnes yang mereka buat itu tak laku dan sebagainya, mereka diam-diam. Bila mereka diam-diam dalam peperangan Badar itu, mereka terpaksa bertempur dengan tentera-tentera Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu ulama mengatakan bahawa hati kita ini dia ada 3 kategori. Satu, hati yang sejahtera. Yang kedua, hati al-marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati al-mayyit, hati yang mati. Kan? Setiap daripada kita ni, hati kita ini hati yang diridai, mardiyah, hati yang diridai itu hati yang bahagia. Yang kedua, hati yang marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang mati. Kita tak mau hati yang ketiga mati. Bila hati kita mati, kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, kita akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak menerima taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak menerima kebenaran. Hati kita tak menerima nur. Dia tidak menerima pertolongan daripada Allah. Itu hati yang mayyit, hati yang mati. Hati yang kedua, kita ambil daripada bawah, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati yang sakit ini, dia beriman tapi dia susah nak buat benda-benda yang ma'ruf. Dia tahu benda itu ma'ruf tapi dia susah nak buat. Kan ini kadang-kadang kita pun ada juga hati kita sakit. Kan? Bila sampai satu tahap
rasa malahnya ya Allah, kan? Rasa susahnya nak buat benda-benda yang baik. Kan hati kita sedang sakit. So kena rawat hati yang sakit supaya dia tak mati. Bila dia hati mati, kalau sakit dengan mati ni, sakit ni dia tahu benda tu baik, cuma dia tak mampu nak buat. Dia tahu sembahyang berjemaah itu baik, tapi dia malas nak pergi masjid surau, nak jemaah, dia nak sembahyang seorang-seorang di rumah cepat sikit. Dia tahu bersedekah itu baik, tapi dia rasa sayang pada harta dia, duit dia nak bagi sedekah tu rasa berat kan. Itu hati sedang sakit. Hati yang mati ini, dia tak rasa nikmat. Buat benda baik tak rasa apa-apa. Bahkan dia rasa benci kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Dia tak rasa bersalah bila dia buat satu kemaksiatan, bahkan dia rasa bangga dengan kemaksiatan yang dia buat. Dia minum arak, tak rasa bersalah, bahkan dia tunjuk lagi dekat orang, buat posting dalam Facebook dia, dalam Instagram dia, dalam TikTok, minum arak. Siap baca bismillah lagi. Minum arak. Kan hati dia tidak ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita sedang usahakan ini adalah hati yang pertama, iaitu hati yang sejahtera. Hati yang diredai oleh Allah, mardiyah, hati yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak. Kan ini yang kita nak bina hati kita, dan bila hati kita baik ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka, dan Allah taala akan masukkan kita ke dalam syurga. Inilah rumusan yang dibuat oleh pengarang kitab ini tentang amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada syurga dan menjauhkan kita daripada api neraka adalah hati yang merendah diri dengan rasa tawaduk, penuh kehambaan yang mampu menakung curahan ilmu menjadi lautan, bukan hati yang sombong dan takbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita nak buat. Macam mana kita nak membentuk hati kita ni supaya kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Banyaklah sebab perkara-perkaranya, antaranya adalah Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Rasulullah panggil Muaz, wahai Muaz, bacalah doa ini dalam setiap akhir solatmu. Akhir solat itu ada orang tafsir, ada ulama tafsir, setiap kali sebelum memberi salam. Akhir, itu akhir. Ada yang orang tafsir ketika kita berwirid selepas memberi salam. Doa yang diajar, ya muqallib, Allahumma a'ini, wahai Tuhanku, bantulah aku. Ala zikrika, supaya hatiku ini sentiasa ingatkan kepada kamu. Wa syukrika, supaya hati aku ni sentiasa menjadi hati yang bersyukur dengan anugerah dan nikmat yang engkau kurniakan kepada aku. Wa husna ibadatik, dan jadikan hati aku ini hati yang paling baik dalam melakukan amal kepadamu. Ya, itu doa yang boleh kita amalkan di akhir solat kita. Maksud akhir solat sama ada sebelum bagi salam, ataupun kita jadikan amalan dalam doa kita setiap solat 5 waktu. Memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ni sentiasa ingat. Sebab hati kita ni kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Dan sebab tu Nabi pun ajar doa, dia kata aku sentiasa membaca doa ini karena aku bimbang Allah Ta'ala membolak-balikkan hatiku. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan ada riwayat kata wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Sifat Allah Ta'ala ni, dia boleh membolak-balikkan hati. Nabi pernah isyaratkan
Dia kata hati manusia ini berada di antara dua jari Allah. Nabi isyaratkan macam ni. Hati manusia ini berada di antara dua jari Allah. Jadi tuan-tuan jangan tafsir ataupun jangan bayangkan Allah ada jari macam ni. Kan? Sebab ayat-ayat mutasyabihat ni kan. Ayat-ayat mutasyabihat samalah macam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Dan jangan kita bayangkan Allah Ta'ala bersila, bercokok di atas arash itu. Kan? Sebab kita ni dalam penafsiran ilmu tauhid ini, dia ada dua aliran. Satu aliran yang dia kata betul lah ayat Allah Ta'ala bersila, tapi jangan kita bayangkan bersila macam kita bersila atas kursi. Tapi Allah Ta'ala duduk bersila. Satu aliran yang lagi dia mengharamkan kita mentasyabbuh, menyamakan, membayangkan Allah Ta'ala sedang duduk cokoh. Itu tak boleh. Itu dua aliran dalam ilmu akidah. Ilmu akidah ini. Kita jangan duk bahas lah benda-benda yang seumpama yang macam itu. Nabi kata, Nabi isyaratkan kata hati manusia ini berada di antara dua jari Allah. Dan Allah boleh dalam sekelip mata Allah boleh membolakkan hati ke kiri, dan dalam sekelip mata Allah Ta'ala boleh membolakkan hati ke kanan. Kan? Hari ni kita baik, sat lagi sudah sembahyang isyak kita jadi jahat pula. Kan? Sekarang ini kita sentiasa berzikir, hati kita berzikir Allah, 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 subhanallah. Sudah daripada solat lagi, hati kita tak mencecar, mencaci, mencemuh. Itu hati itu dia mudah, dia berubah sangat mudah. Kan? Dalam sembahyang kita jaga aurat begitu dengan sempurna, sudah sembahyang lagi kita dedahkan aurat kita kepada orang lain. Sangat mudah berubah. Kan? Jadi sebab itu Nabi kata, aku sangat takut dan bimbang-bimbang Allah Ta'ala membolak-balikkan hatiku. Lalu aku berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku ini sentiasa dalam agamamu, ala dinik. Jadi itulah khulasah daripada kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan. Syarat nak masuk ke syurga adalah bergantung kepada hati, dan syarat nak menyelamatkan kita daripada api neraka juga adalah bergantung kepada hati. Tetapi kita jangan lupa, syurga itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh memberikan nikmatnya kepada siapa sahaja yang Dia kehendaki. Kita khatamkan kitab ini dengan membaca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.